Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. I'm back again dengan sebuah kisah yang misteri dan tak terjawab sampai ke hari ini. Kisah ni dah banyak dibahaskan dekat luar negara maupun dekat negara Malaysia, tapi masih tak ada jawapan. Bagi aku, kes ni sangat menarik untuk aku sharekan dengan korang. Kisah dia tentang anak saudara yang telah dilaporkan hilang dalam sebuah kebakaran. Kalau diorang terjebak ataupun terperangkap dalam kebakaran tu, mesti ada juga sisa tulang yang tertinggal. Tapi sayangnya memang tak ada bukti. Diorang hilang macam tu je sampailah ke hari ni. So without wasting any time, let's get started. Kisah ni bermula di sebuah tempat iaitu di Fayetteville, West Virginia di Amerika pada tahun 1945. Ada sepasang suami isteri yang berasal dari Itali telah berhijrah ke Amerika. Si suami tadi bernama George Sorder dan isteri dia pula bernama Jenny Sorder. Diorang berdua telah dikurniakan anak seramai 10 orang yang berusia di antara 2 tahun hinggalah 22 tahun. So diorang satu family tinggal dekat sebuah rumah 2 tingkat. Yang mana area rumah diorang tu majoriti penduduk dia adalah imigran dari Itali. George merupakan seorang yang sangat kuat bekerja dan dia juga adalah seorang yang jujur dan lantang berkata-kata. Dia ni jenis suka cakap apa yang dia rasa. Orang kata jenis yang cakap lepas. Dan dia selalu jugalah lantang bersuara dan mengkritik pemimpin Itali diorang yang bernama Mussolini. Sebenarnya George ni memang tak sukalah pemimpin diorang tu. So dia selalulah bercakap tentang pendapat dia dekat orang lain. Pada malam Christmas pada tahun 1945, pasangan saudara dan anak beranak dia pun celebrate lah malam tu dengan meriah. Kecuali anak diorang yang kedua yang bernama Joe tak ada malam tu sebabnya dia ni join ketenteraan. Malam tu anak perempuan diorang yang bernama Marion telah beli hadiah untuk adik-adik dia. So hadiah tadi bersempena Christmas yang akan datang pada esoknya. Jadi bila adik-adik dia dapat hadiah tadi, diorang pun excited lah dan happy. Main punya main sampai tak sedar hari pun dah lewat malam dan diorang pun pergilah masuk tidur. 5 anak saudara iaitu Maurice, Martha, Louis, Jenny dan Betty tidur dekat tingkat atas. Sebelum Jenny masuk tidur, tiba-tiba telefon rumah diorang ni berbunyi. Jadi Jenny ni pun angkatlah call tadi dan Jenny dengar suara perempuan yang bercakap sambil gelak-gelak. Lepas tu ada juga bunyi-bunyi bising melalui panggilan tadi. So Jenny pun macam, oh maybe orang ni salah number kot, dan dia pun letaklah call tu. Masa tu pada pukul 1 pagi, mak diorang si Jenny ni terbangun dari tidur sebabnya dia terdengar ada satu bunyi dentuman dan bunyi benda bergolek pada bumbung rumah. Tapi Jenny sambung tidur balik sebab dia fikir mungkin tak ada apa-apa kot. Tak lama kemudian dia terbangun sekali lagi bila dia terbau-bau asap yang sangat kuat. Masa tu api dah marak dan tengah membakar kotak fuse di bilik kerja George. Tapi masa tu tak ada siapa lagi yang tersedar dan masih lagi tidur dengan nyenyak. Jenny pun kejutlah suami dia dan juga anak-anak diorang yang tidur dekat tingkat bawah. Pasangan saudara tadi iaitu George dengan Jenny serta 4 orang lagi anak diorang iaitu John, Marion, George Jr dan juga Sylvia berjaya selamatkan diri. Jadi diorang berenam ni survive daripada kebakaran tu. Manakala anak diorang yang lagi 5 orang tu iaitu Maurice, Martha, Louis, Jenny dan Betty masih lagi ada dekat tingkat 2. Masa tu keadaan memang kelam kabut sangat. George berusaha untuk selamatkan anak-anak dia yang tengah terperangkap dalam kebakaran. Dia pun fikir nak buat macam mana. So dia pun dapat idea untuk panjat melalui tangga dan naik ke loteng. Tapi tangga yang dia nak guna tu tak ada pula pada malam tu, memang hilang. Dia pun terfikir untuk gunakan truck dia pula untuk naik ke loteng. Tapi truck dia pula rosak. Padahal truck tu sebelum ni boleh je dihidupkan macam biasa, tak ada masalah pun. Cuma pada pagi kejadian tu, tiba-tiba truck tadi tak boleh dihidupkan. And then diorang pun gunalah telefon jiran diorang untuk call pihak bomba. Tapi panggilan diorang tak dijawab oleh pihak bomba. George tetap berusaha untuk selamatkan anak-anak dia yang lain. Dia tak give up. Lepas tu dia pergi panjat dinding rumah dia dan dia pecahkan tingkat loteng. Sayangnya dia tak dapat masuk ke dalam bilik tu sebab api dah terlalu marak. So George dah tak boleh buat apa-apa melainkan memandang rumah dia yang sedang terbakar sambil anak dia dekat dalam tu. Esok pagi tu barulah pihak bomba ni sampai kat rumah diorang. Diorang pun explain yang sebenarnya diorang memang tak cukup kaki tangan dan ada yang staff diorang ni dah ambil cuti sebab nak sambut Christmas. Selepas 2 jam pihak bomba menjalankan siasatan. Diorang beritahu dekat family saudara ni yang diorang tak jumpa apa-apa kesan mayat, sama ada tulang ke cibisan daging ke, memang diorang tak jumpa. So pihak bomba pun bagi kesimpulan, diorang kata kemungkinan anak-anak saudara ni terbakar habis dan jadi debu. So that's why lah tak ada apa-apa sisa pada hari kejadian. Tapi Jenny dengan George ni memang susah nak terima dan diorang yakin yang anak diorang ni sebenarnya masih lagi hidup. Kemungkinan besar anak diorang ni telah dilahirkan oleh orang jahat yang telah berdendam dengan George. George kan memang anti dengan pemimpin Itali pada masa tu. Jadi maybe ada orang yang cuba nak balas dendam ke atas George disebabkan mulut dia yang agak celupa tu. Tangga dia yang hilang tu pula telah dijumpai dekat sungai yang berdekatan dengan rumah diorang. Punca kebakaran rumah diorang dikatakan berpunca daripada wayar yang rosak. Tapi George memang tak berterima kenyataan tu sebab dia kata masa kebakaran tu terjadi, lampu kelip-kelip dekat pokok Christmas tu masih lagi menyala. Lagipun wayar dekat rumah dia
dia tu dia baru je repair. So tak mungkin ada masalah dari segi wire elektrik. Jiran-jiran dia sendiri pun kata masa kebakaran tu diorang nampak lampu dalam rumah George ni menyala. Berminggu-minggu lepas tu George lah decide untuk runtuhkan rumah dia yang terbakar tu, dan dia jadikan sebagai sebuah tempat tugu peringatan untuk mengingati anak-anak dia yang hilang ataupun yang meninggal secara misteri. Family Sauder juga pernah mendapat kabar berita mengatakan yang anak-anak dia pernah dijumpai dekat sebuah hotel. Masa tu ada seorang pemilik hotel yang telah menerima tetamu yang berperangai agak pelik dengan beberapa orang budak-budak. Tapi bila disiasat, anak dia still juga tak dijumpai. Akhirnya Jenny telah decide untuk kaji sendiri dan siasat apa yang terjadi. So dia pun buatlah satu eksperimen bakar tulang haiwan dengan api. Hasilnya tulang tadi tu dia tak lebur sepenuhnya. Jadi Jenny memang yakin sangat yang anak diorang sebenarnya memang masih hidup. George dan Jenny memang tak pernah give up untuk mencari anak-anak diorang. Diorang pernah minta bantuan FBI untuk siasat kes ni. Bila pihak FBI nak minta statement daripada pihak bomba dan juga pihak polis Fayetteville, diorang memang tak nak bagi apa-apa kerjasama. Jadi kes diorang ni terpaksalah ditutup oleh pihak FBI. Akhirnya family tadi telah mengupah detektif persendirian untuk menyiasat kes ni. Menurut detektif tadi, dia rasa yang anak diorang ni masih lagi hidup dan tak terbakar dalam kejadian tu. Maybe diorang semua ni telah diculik oleh orang-orang yang berdendam dengan George. George kan dia selalu kutuk detektif Itali yang bernama Mussolini tu. So maybe orang-orang dia lah yang bawa lari anak-anak diorang ni sebelum rumah diorang kena bakar pada malam tu. 2 bulan sebelum kejadian tu, so ada beberapa peristiwa yang mencurigakan yang sempat diingat oleh George. 2 bulan sebelum kejadian kebakaran tu, ada seorang ejen insurans yang telah datang ke rumah diorang dan offer insurans. Tapi George tolak sebab dia tak nak insurans tu. Tiba-tiba je ejen insurans tu naik angin. Lepas tu dia kata rumah diorang ni akan terbakar nanti dan semua anak-anak dia akan mati kerana perbuatan dia yang mengutuk Mussolini. George juga pernah terima kedatangan seorang lelaki yang kononnya datang nak cari kerja. Kemudian lelaki tadi tu jalan-jalan pusing dekat area rumah George dan dia cakap kotak fuse utama ni lah akan menjadi punca kebakaran suatu hari nanti. Selain tu juga, George pernah perasan yang ada orang macam tengah perhatikan anak-anak dia bila anak-anak dia balik dari sekolah. Orang tadi tu just tengok anak-anak dia dari dalam kereta je. Jadi George dan Jenny juga beranggapan kehilangan dan kejadian kebakaran tadi tu memang ada kaitan dengan orang-orang Mussolini. Pada tahun 1967, ada sekaping gambar yang telah dihantar kepada keluarga tadi, dan surat tadi mengatakan lelaki yang dalam gambar tu adalah Louis Sauder. Dekat belakang gambar tu pula ada tulisan Louis Sauder, I love brother Frankie, I little boy, A90132 or 35. Jadi diorang pun mencari Louis berdasarkan postcode tadi, tapi usaha diorang gagal dan Louis tak dijumpai. Diorang cuma ada postcode gambar tu je. Diorang cuma guna postcode tadi itulah sebagai reference, sebabnya diorang memang tak dapat alamat penuh dari mana si pengirim tadi tu hantar. Bila dia siasat, rupanya surat tadi tu telah dihantar dari Kentucky. So keluarga tadi tu pun menghantarlah seorang detektif untuk ke Kentucky untuk mengesan keberadaan Louis. Tapi yang pelik tu, penyiasat tadi terus hilang dan tak pernah lagi kontak family Sauder untuk berikan apa-apa maklumat. Jadi dia hilang macam tu je. Ada juga yang kata kod A90132 ni adalah postcode dari Palermo di Itali. So orang pun beranggapan lah mungkin ada orang yang cuba nak troll family Sauder tadi dengan hantar gambar Louis. Maybe gambar lelaki dewasa yang orang hantar dekat family tadi tu orang yang seiras dengan anak diorang. Akhirnya George telah meninggal pada tahun 1969. 20 tahun kemudian Jenny pula menyusul jejak George. So jawapan ke atas kehilangan 5 orang anak diorang ni masih lagi misteri dan tak terjawab sampai ke hari ni. Tapi dikatakan kes ni masih lagi disiasat oleh anak bongsu diorang yang bernama Sylvia. Sylvia masa waktu kebakaran tu dia baru je berusia 2 tahun. Jadi Sylvia ni dia pernah berjanji dengan mak ayah dia yang dia akan cari abang dan juga kakak dia sebelum mak dan ayah dia menghembuskan nafas yang terakhir. Adakah korang percaya mungkin anak dia sebenarnya memang telah dilarikan oleh orang-orang Mussolini sebab diorang nak balas dendam disebabkan bapa diorang ni mulut agak celupa? Ataupun korang rasa anak diorang memang terbakar dalam kebakaran tu dan memang tak ada apa-apa sisa yang tertinggal? Ataupun korang ada teori-teori lain tentang kes ni? Just komen dekat bawah, okay? And that's it for today. Aku harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe, make sure korang subscribe dulu dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video.